Menarik 10. Polis Johor melakukan rampasan dadah terbesar bernilai 201 juta menerusi serbuan di 3 stor penyimpanan di sekitar bandaraya pada 14 dan 15 Januari lepas. Ketua Polis Dato' Ayub Han Maidin Piche berkata, rampasan itu adalah yang terbesar dalam sejarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Diraja Malaysia dan hasil siasatan terhadap 15 suspek yang ditahan dalam sindiket pengedaran dan penyelundupan dadah pada 12 Januari lepas. Penahanan ke atas 2 makmal yang memproses dadah dan 2 stor penyimpanan itu menemukan dadah bernilai 125.8 juta. Pandemik COVID-19 menyaksikan pelajar berdepan dengan cabaran menyiapkan tugasan dari rumah, terutamanya dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Seorang pelajar universiti menjadi perhatian apabila menyiapkan tugasan dari wad COVID-19. Menurut pelajar tersebut, dia harus bertanggungjawab untuk melakukan tugasan tersebut walaupun sedang menjalani proses pemulihan COVID-19 di hospital. Melalui video tersebut, pelajar berkenaan dilihat melakukan aktiviti squat untuk ketahanan otot, mengekalkan postur dan keseimbangan badan. Dalam pada masa itu, dia berharap agar pelajar yang mengikuti kelas di dalam talian bersemangat untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Imej ibu bapa mangsa banjir di Kalimantan Selatan telah tular di media sosial di mana usaha mereka menyelamatkan anak-anak dari banjir telah menyentuh hati ramai warga media sosial. Menerusi perkongsian Ji Wahyudi, siapanya memaparkan sejumlah gambar usaha menyelamat mangsa-mangsa banjir yang berlaku di daerah itu. Dalam beberapa foto yang dibuat naik, beberapa ibu bapa menyelamatkan anak-anak mereka di tengah-tengah banjir dengan pelbagai kaedah digunakan bagi memastikan anak-anak mereka selamat. Maut boleh datang menjemput bila-bila masa, tidak awal maupun lewat sedetik. Baru-baru ini, seorang lelaki bernasib baik apabila terselamat daripada digilis sebuah lori di lokasi yang tidak dapat dikenal pasti. Dalam video yang dikongsikan di laman sosial Instagram Sahabat Surga, lelaki yang menunggang motosikal itu cuba untuk ke laluan utama sebelum bergeser dengan sebuah lori. Akibat daripada geseran itu, penunggang tersebut jatuh dan masuk ke bawah perut lori yang sedang bergerak, namun takdir menyebelahinya apabila dia sempat bangun sebelum digilis tayar belakang lori berkenaan. 3 sampel aiskrim yang dihantar untuk ujian COVID-19 disahkan positif di China. Sampel berkenaan dihantar ke Pusat Kawalan Penyakit pada awal minggu lepas sebelum ujian mendapati ianya dicemari COVID-19. Pihak berkuasa di utara Tianjin kini sedang mengesan individu yang mempunyai kontak dengan makanan berkenaan. Kesemua pekerja syarikat makanan itu juga telah diasingkan dan menjalani ujian COVID-19. Seorang wanita ditahan kerana mendaki piramid purba Mayan di Chichen Itza, Mexico dan dipercayai dalam keadaan mabuk. Kejadian tersebut mencetus kekecohan kerana wanita tersebut dengan beraninya mendaki 91 anak tangga piramid di hadapan sekumpulan pelancong lain. Kaki tangan Institusi Antropologi dan Sejarah Nasional mendakwa bahawa wanita itu tidak sedar diri kerana mabuk dan dilaporkan bahawa pihak polis telah menahan wanita berkenaan dan menempatkannya dalam jagaan polis pembandaraan bagi siasatan lanjut. Mesir mengumumkan penemuan tinggalan sejarah termasuk kerana kuno berusia 3,000 tahun di kawasan arkeologi Saqqara. Penemuan itu disifatkan ahli arkeologi Mesir, Zahi Hawass, sebagai menulis semula sejarah negara itu. Lokasi itu ditemui oleh pasukan yang diketuai Hawass di piramid Raja Teti, iaitu Fir'aun pertama dinasti ke-6 Kerajaan Lama Mesir. Lebih daripada 50 keranda kuno berasal dari kerajaan baru dijumpai di sebuah kawasan perkuburan. Hanya 5 hari diperlukan untuk kerja pembinaan fasa pertama pusat rawatan berpusat bagi jangkitan COVID-19 yang dilengkapi 1,500 bilik di ibu kota Hebei, Shijiazhuang. Pusat kuarantin itu yang dibangunkan di atas tanah sebuah kilang adalah satu daripada antara 6 lokasi pusat penempatan dan rawatan sementara kes jangkitan COVID-19 di Bandar Nangong. Difahamkan, sebanyak 6,500 bilik lagi akan dibina di bandar itu dalam jangka masa terdekat sebagai persediaan mengekang penularan COVID-19. Setiap bilik akan dilengkapi katil, pemanas elektrik, tandas, sinki dan kemudahan jalur lebar.
Seorang lelaki yang berasal dari Nebraska dilaporkan mengalami kegagalan organ setelah didakwa mengubah cendawan psychedelic menjadi suatu cecair dan kemudian menyuntik ke dalam uratnya. Lelaki tersebut yang berusia 30 tahun dikejarkan ke bilik kecemasan Nebraska dan doktor mengesahkan lelaki itu mengalami kerosakan hati, buah pinggang, malah mengalami kegagalan organ dalaman. Tambahan pula, sampel darah menunjukkan ulat tumbuh subur di dalam aliran darah lelaki itu sehingga menjejaskan kesihatannya. Penduduk sebuah kampung di Jepun membina sebuah patung gorila gergasi kerana percaya ia dapat menghalang penularan wabak COVID-19. Patung gorila itu dibina di daerah Chikuzen dalam wilayah Fukuoka akhir tahun lalu. Menurut media tempatan, patung gorila setinggi 7 meter itu diperbuat daripada besi dan jerami padi. Gorila itu mempunyai sepasang mata berwarna merah yang akan menyala pada waktu malam. Menarik 10.